Okay, Assalamualaikum. So, kita sambung dengan sejarah. So, mungkin korang lama tak jumpa cikgu. So, hi. Okay, kita continue dengan sejarah. Kita dah masuk chapter 3, pasal Perang Dunia Pertama. Okay, so dalam Perang Dunia Pertama ni, selepas diorang berperang tu, siapa yang menang iaitu kuasa tengah yang menang. So, kuasa tengah yang menang, Pakatan Bertiga yang menang. So kuasa tengah pun kalah. Sebab apa Pakatan Bertiga menang? Sebab dia dibantu oleh Amerika Syarikat ataupun US. Okay, so kita tengok yang bab 3 tu, berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okay, so bila Perang Dunia Pertama ni tamat, terdapat dua perkara yang berlaku, iaitu persidangan damai Paris dengan perjanjian Versailles. Okay, so pertama sekali, kenapa Perang Dunia Pertama ni berjaya, macam mana Pakatan Bertiga boleh menang? Sebab dia dibantu oleh Amerika Syarikat. Lepas tu, selepas Perang Dunia Pertama ni tamat, diorang pun minta Jerman untuk menandatangani perjanjian. So ni adalah antaranya lah. Later. Okay, jadi perjanjian ni sebab apa diorang buat? Sebab diorang untuk macam confirmation lah, Jerman takkan ulang lagi ataupun takkan cuba lawan diorang semula. Tapi nanti ada sebab kenapa berlaku Perang Dunia Kedua pula. Tak tamat di sini je sebenarnya. Okay, so selepas diorang buat, Jerman ni gencatan senjata. Lepas tu diorang buat perjanjian dengan persidangan damai. Lepas tu sebab dua perjanjian dan persidangan ni sangatlah berat sebelah, maksudnya lebih kepada pihak yang menang. Jadi sangat membebankan negara-negara Eropah. Okay, selepas tu sebab Amerika Syarikat dah berjaya bantu Pakatan Bertiga ni, dia pun telah diiktiraf sebagai salah satu kuasa dunia yang besar. Okay, lepas tu kita explain persidangan damai Paris. Okay, kenapa sebab dia, nama dia Paris ni? Sebab dia berlaku di Paris, di negara Eropah. Okay, so bila berlaku? 18 Januari 1919. Dan apa yang berlaku? Diorang membincangkan syarat perdamaian. Memang berdamai, tapi macam depan-depan je berdamai, dalam hati tu kutuk, macam tu lah. So diorang membincangkan syarat perdamaian, dan diorang telah melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. So yang mencadangkan benda ni adalah Amerika Syarikat. Perdana Menteri Amerika Syarikat sendiri yang cadangkan deklarasi ni. Lepas tu dalam deklarasi ni ada apa? Salah satunya adalah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Maksudnya rakyat yang boleh menentukan nasib diorang sendiri. Lepas tu sempadan negara berasaskan bangsa. Maksudnya bangsa, time ni diorang masih racist lah, ikut bangsa masing-masing. Kulit hitam, kulit putih, apa semua tu. Tu masih lagi lah time ni. Okay, lepas tu time ni macam lebih kepada Amerika Syarikat lah, padahal bukan negara diorang pun, tapi itulah, macam tu lah Amerika Syarikat, kerja dia menyebuk je. So ni time ni lebih kepada Amerika Syarikat tu lah, macam dia nak apa daripada peperangan ni. Okay, lepas tu yang kedua adalah perjanjian Versailles. Ni baru Pakatan Bertiga tu. So dia berlaku pada 28 Jun 1919. Lepas tu yang terlibat adalah Pakatan Bertiga dengan Jerman. Okay, lepas tu daripada dalam perjanjian ni ada 4 perkara, iaitu pertama, dia nak Jerman bertanggungjawab atas semua kemusnahan perang yang diorang dah buat. So maksudnya kena pulihkan balik semua tu, Jerman yang kena tanggung. Lepas tu bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Dah lah kena bayar semua kemusnahan, kena bagi pampasan pula. Lepas tu hadkan saiz tentera. Maksudnya Jerman kena ada saiz tentera yang tertentu, kecil sahaja. Diorang tak boleh ada rekrut tentera ramai-ramai. Sebab diorang takut diorang lawan lagi semula.
Okay, lepas tu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Ini biasalah, bila perang kalah dapat wilayah jajahan apa semua. Okay, lepas tu ekstra lagi perjanjian ni juga diorang juga menubuhkan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Liga-liga bangsa ni dia sepatutnya bertanggungjawab supaya Jerman ni dah tak try memberontak. Maksudnya semua orang cuba kekal dengan perjanjian ni, setuju dengan perjanjian ni. Tapi liga-liga bangsa ni dia tak buat kerja dia. Nanti kita explain further. Okay, next. One eternity later. Kita masuk kesan. Okay, cikgu biasa guna short form. So ni adalah kesan World War I. Perang Dunia Pertama. Cikgu tulis WWI je. Siapa yang download nota cikgu tu mesti dia tahu kenapa cikgu buat short form ni. Okay, so yang pertama dia ada 3 kesan dia. Yang pertama adalah keruntuhan sistem pemerintahan beraja. So time ni lah sultan, kalau kita lah, kalau negara orang raja, prince, princess apa semua tu, putera dia punya queen dah tak ada kuasa dah. Lepas tu yang kedua adalah kemunculan negara baru, sebab diorang dah start buat pemerintahan secara guna Perdana Menteri. Jadi diorang pecah-pecahkan dah supaya senang nak kawal. So banyak negara-negara baru muncul. Lepas tu yang ketiga adalah kesan terhadap negara kita. Negara kita pun terkena kesan dia sekali. Sebab kita kecil je. So dah lah kita ni lebih kepada perdagangan apa semua. So kena efek sekali. Okay, pertama, sistem beraja ni pun runtuh. Sebab apa? Dia sistem beraja dekat negara Pakatan Bertiga pula. Dekat kuasa tengah. Cikgu hafal sebagai Jahru, iaitu Jerman, Austria-Hungary, Rusia dengan Uthmania. So tamatnya sistem pemerintahan beraja ni di negara yang kuasa tengah ni. Lepas tu diorang punya raja time ni adalah Kaiser Wilhelm II. Dia telah turun tahta, lepas tu berlindung di Belanda. Dia tumpang perlindungan dekat situ, minta perlindungan secara politik. Lepas tu kerajaan Republik Jerman pun didirikan. Republik ni maksud dia kerajaan yang lebih kepada pemerintahan secara Perdana Menteri. Lepas tu ikut suara rakyat. Tapi dia tak sama dengan demokrasi. Sebab ada je yang pemerintahan dia, Republik ni lebih kepada dia mempertahankan dia punya kedudukan pemerintahan tu dengan cara macam paksa orang. Macam tu lah. Walaupun dia kata dengar kuasa rakyat, suara rakyat, tapi sebenarnya taklah sangat. Itulah secara republik. Orang panggil macam pemerintahan kuku besi. Macam susah nak jatuhkan. Itulah dia republik. Okay, lepas tu Empayar Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg pun berakhir. Ni pun dah tak ada raja juga. Sebab apa dia berakhir? Sebab adanya pemberontakan di wilayah yang diorang kuasai. Lepas tu revolusi di Rusia, diorang telah menumbangkan Raja Tsar. T-S-A-R, Tsar. Okay, lepas tu Raja Tsar Nicholas II. Lepas tu kerajaan komunis pertama di dunia pun diorang berjaya jatuhkan. Kerajaan komunis yang pertama ni dia dibentuk oleh bawah pimpinan Vladimir Lenin. Lepas tu dekat Empayar Uthmania pun khalifah dia time ni adalah Sultan Muhammad V1. Tun pun berjaya dijatuhkan. Lepas tu kerajaan Turki pula bercorak republik. Kerajaan Turki pun bercorak republik dan diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. So semua sistem beraja dah tak ada. Diorang dah guna Perdana Menteri sebab diorang dah beralih daripada sistem beraja, diorang tukar kepada sistem republik. Okay, lepas tu kedua munculnya negara baharu. Sebab dah ada Perdana Menteri, diorang dah bagi-bagi apa semua tu. Jadilah ada negara-negara baru. Tak ada macam besar macam tu dah. Okay, so Empayar Austria-Hungary dia telah melahirkan negara baru iaitu Austria, Hungary, Slovako, lepas tu Yugoslavia. Aku nak tengok ejaan dia, korang cek buku teks korang.
So, negara baru dekat Austria-Hungary pun dia dah berpecah kepada 1, 2, 3, 4 negeri. Lepas tu, Empire Rusia pula dia berpecah kepada 4 juga, iaitu Poland, Estonia, Latvia, Lithuania. Lepas tu, Empire Uthmania pun berpecah kepada Lebanon, Syria dengan Iraq. Sebab itulah bahaya perang dunia ni. Okay, next. Kesan terhadap negara kita. Of course, negara kita pun terkena juga tempias dia. Raja-raja Melayu dipaksa untuk menandatangani perisytiharan perang, di mana kita kena menyokong, lepas tu kena cakap kita setia dengan pemerintahan British. Okay, lepas tu undang-undang perang pun kena diluluskan oleh Pesuruhjaya British ataupun oleh pentadbiran British. Maksudnya apa-apa perjanjian, apa-apa korang nak buat, action, tindakan apa semua kena minta kebenaran daripada pihak British dulu. Walaupun ada raja tapi macam patung je. Okay, lepas tu Pesuruhjaya Tinggi British mempunyai kuasa untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. So Pesuruhjaya Tinggi British juga dia paksa raja-raja ni supaya setuju sekiranya berlaku pemberontakan ke, dah tak terkawal ke, diorang boleh buat pemerintahan secara tentera. Maksudnya tentera yang terlibat lah. Okay, lepas tu kemakmuran ekonomi negeri Melayu dimanipulasi oleh British. So ekonomi pun dikontrol oleh British. Antara contoh dia adalah wang hasil biji timah dengan getah digunakan untuk membiayai operasi British semasa Perang Dunia Pertama. So diorang yang nak berperang, kita yang kena bayar. Macam itulah. Okay, itulah dia, iaitu Perang Dunia Pertama. Bila dia dah tamat, apa yang diorang ambil tindakan. Lepas tu, kesan dia, apa yang berlaku. Sebab itulah Perang Dunia sangatlah bahaya. Walaupun kita tak berperang sekali, tapi akan terkena juga kesan dia. Sebab itulah ramai orang macam, kan hari tu yang ada kisah tentera, Menteri Tentera Iran kena bom tu. Lepas tu trending dekat Twitter, World War 3, semua excited macam buat meme apa semua. Sebenarnya benda tu serius. Sepatutnya tak boleh diperlekehkan macam tu lah. Macam excited pula nak ada World War 3, nanti ada Perang Dunia Ketiga. Bukan benda kecil Perang Dunia ni. Korang ingat Perang Dunia, wow, macam excited. So sebaik tak terjadi. Padahal negara kuat juga tu. Okay, so itu saja. Nanti cikgu continue lagi. Bye. Jangan lupa like and subscribe. Lepas tu siapa yang berminat untuk online class, boleh WhatsApp nombor yang dekat bawah tu. So online class ni dibuka untuk pelajar UPSR, pelajar PT3, pelajar Form 4 dengan SPM. Sebab SPM dah kena tangguh, so yang join kelas ni adalah untuk yang akan exam 2021 nanti. Itulah. So siapa yang berminat nak tahu further details, boleh WhatsApp cikgu. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Stay at home. Bye.